Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia, mantan timbalan Perdana Menteri Malaysia yang dalam perjuangan kita pada hari ini. Yang saya kasihi rakan-rakan seperjuangan Wali Syarudin, Sheikh Omar, Tuan On, Dato' Osman Sapian, minta maaf, Tuan Yusof, dan yang paling diraikan peneroka-peneroka, tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, saya nak sampaikan satu mesej khususnya kepada golongan Melayu. Ibu bapa saya merupakan penyokong tegar UMNO Barisan Nasional sebelum ini. Ibu saya seorang cikgu biasa di Sekolah Menengah Dato' Osman Awang. Kerja daripada 7.30 pagi sampai ke 2.30 petang. Setiap malam akan anjurkan tuition. Ayah saya bekerja daripada 5 pagi sampai ke 10 malam, berulang-alik daripada Johor ke Singapura. Satu keluarga saya di Johor ini begitu besar dan penyokong tegak UMNO Barisan Nasional sebelum ini. Saya ingat dalam 4 tahun sebelum ini, walaupun saya tak pernah berkecimpung dalam dunia politik UMNO khususnya, walaupun pada masa tersebut saya hanya mengkritik sedikit saja UMNO. Bukan cakap UMNO ni jahat, mengkritik dasarnya sedikit saja. Saya boleh kena tengking oleh mak saya kata, jangan membelakangkan perjuangan UMNO. Kerana UMNO lah yang membina negara kita pada hari ini. Itu dahulu. Tetapi saya nak maklumkan, selepas UMNO membelakangkan perjuangan asalnya, perjuangan untuk memartabatkan negara, mempertahankan kedaulatan negara, membangunkan negara, mencaci salah seorang negarawan yang bernama Tun Dr. Mahathir Mohamad, mengenepikan mantan timbalan Perdana Menteri Malaysia hanya kerana beliau berani menentang ketidakadilan. Mereka semua pada hari ini telah pun berhijrah masuk ke PPBM bersama dalam perjuangan Pakatan Harapan. Ini bukan insiden kecil saja. Saya yakin cerita ini dah sampai ke seluruh negara. Banyak kawan kita sebelum ini di dalam UMNO telah pun berhijrah. Kita bukan nak bermusuhan, bermatian-matian dengan UMNO, bukan. Tetapi kita tahu bahawa perjuangan asal UMNO tidak lagi sama. UMNO yang kita kenali sebelum ini bukan lagi UMNO yang kita kenali pada hari ini. UMNO pada hari ini bertunjangkan kepada perjuangan Datuk Seri Najib Razak dan isterinya Datin Seri Rosmah. Tetapi dalam PPBM, dalam Pakatan Harapan, kita committed untuk ambil alih perjuangan asal untuk membangunkan negara. Kita ada tokoh-tokoh besar. Kita ada Tan Sri Muhyiddin Yassin, kita ada Tun Dr. Mahathir, kita ada Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita ada Mat Sabu, kita ada Salahuddin Ayub, kita ada pimpinan Lim Guan Eng, MB Azmin Ali. Kita dah berjaya membangunkan Pening dan Selangor dengan berjayanya. Saya yakin jika mesej perubahan ini dapat disampaikan dengan baik, bukan sahaja sembelum kita akan berjaya tawan, tapi kubu kuat UMNO di Johor bakal ditawan oleh Pakatan Harapan demi Malaysia yang baru. Kita bukan sahaja parti pembangkang. We are a government in waiting. Kerajaan yang sedang menunggu untuk ambil alih Putrajaya. Banyak penambahbaikan yang mahu kita bawa. Kita bukan sahaja pembangkang yang mengkritik sahaja. Dalam manifesto harapan kita, salah satu perkara pertama yang kita laksanakan apabila kita ambil alih kuasa adalah untuk kembalikan semula kuasa kepada rakyat. Perdana Menteri, hadkan tempoh pemerintahan pada 2 penggal. Pastikan lantikan tertinggi SPRM, Peguam Negara, dibuat secara adil melalui Parlimen. Ia bermaksud kalau ada kronisti Isa Samad dalam kerajaan Pakatan Harapan, beliau akan diadil, tidak lagi boleh dipertahankan oleh Perdana Menteri. Kerana Peguam Negara tidak lagi boleh dicengkam oleh Perdana Menteri bawah Pakatan Harapan. Ia bermaksud kalau ada ahli PPBM sekalipun yang mengamalkan rasuah, dia akan ditentang, dipenjara kerana apa yang penting. Sesiapa pun yang mengamalkan rasuah, tidak kira baju politiknya, akan ditentang berhabis-habisan dalam kerajaan harapan yang baru yang akan ditubuhkan oleh kami, insya-Allah. Tapi yang paling mustahak, ke mana-mana sahaja kita pergi, kita dengar
rintihan berkenaan kenaikan kos sara hidup yang begitu tinggi. Saya tahu sebab saya pun suka memasak. Ni belajar dengan mak dulu, sekolah tentera lagi lah. Kena belajar masak. Dengan harga kembung sebelum RM7, sekarang boleh mencecah 15. Ada kalanya RM20 Malaysia 1 kilogram. Harga minyak masak meningkat 42%. Perkara ini begitu dekat dengan hati kita. Dulu di bawah pemerintahan Tun Dr. Mahathir, selama 22 tahun, tak pernah rakyat Malaysia dikenakan GST. Tak pernah kenaikan kos sara hidup begitu tinggi sampai rakyat terbeban. Ada yang kata, ini tak kena-mengena dengan rasuah. Ia ada kena-mengena. Ia ada kena-mengena dengan skandal 1MDB. Ia ada kena-mengena dengan skandal Felda. Semua ini berkait rapat. Apabila wang rakyat dirompak, diselewengkan, disalahguna, wang yang sepatutnya boleh diperuntukkan kepada rakyat, akhirnya hilang di tangan perompak, pencuri, perasuah negara. Dan di dalam harapan kita committed untuk tubuhkan satu kerajaan yang beramanah, berintegriti, kerajaan yang peduli rakyat, berjuang demi rakyat. Tetapi untuk kita realisasikan harapan ini, setiap individu, setiap rakyat Malaysia ada peranan untuk dimainkan. Daripada orang Melayu, orang Cina, orang India, orang Iban, orang Kadazan, orang Islam, bukan Islam, semua ada tempat dalam perjuangan ini. Kerana pilihan raya ini adalah pilihan raya yang luar biasa. Kita tiada wang 2.6 bilion seperti Datuk Seri Najib Razak. Kita tiada kawalan ke atas TV3, utusan, berita harian, The Star. Kita tiada jentera yang berbayar. Tetapi kita ada semangat perjuangan yang kental. Kita ada rakyat yang bersama kita. Pilihan raya ini adalah pilihan raya di mana rakyat Malaysia menentang UMNO Barisan Nasional. Itulah pilihan raya ini, insya-Allah. Saya harap selepas ini kita semua memainkan peranan tersendiri. Walaupun kita tak boleh secara terbuka pakai baju Pakatan Harapan ataupun PPBM, sebarkan mesej perubahan ini kepada ahli keluarga, kawan-kawan, kepada rakan perjuangan kita dalam pejabat. Sebarkan mesej ini. Kerana yakinlah perjuangan ini akan berjaya direalisasikan apabila rakyat biasa, rakyat mahir memainkan peranan yang terpenting dalam mencorakkan masa depan negara. Kita semua bersama, kita ingin membangunkan negara tercinta kita. Kita ingin memulihkan maruah bangsa. Kita ingin mengembalikan zaman kegemilangan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Tan Sri Muhyiddin bin Yassin, Pengerusi Pakatan Harapan Negeri Johor, Melaka, Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia, juga ahli kalangan Paduh, dan mantan Timbalan Perdana Menteri Malaysia untuk menyampaikan ucapan dan amanatnya. Dipersilakan Tan Sri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dari pengacara majelis, rekan-rekan pimpinan Pakatan Harapan, Nabi Dr. Syahidin, Om Bakar, Dr. Osman Setian, Sok, Harun, Syed Bakar, Syed Omar, Syed Saleh, Tuan Rumah kita, Tuan Bukhari, dan segala para peneroka di Kerja Kahang Barat, Tuan dan Puan Islam. Alhamdulillah, syukur saya kesempatan ini dapat berada di Kerja Kahang Barat lepas kita berada di Kerja Belitung kita tadi dalam satu majlis seperti juga untuk sama-sama kita mengikuti kejelasan dan keterangan yang sangat penting yang nak kita sampaikan. Karena disebutkan tadi pilihan raya insyaAllah akan tiba. Ramai orang tanya saya bila
Saya pun tak tahu, Allah Ta'ala. Tapi insyaAllah tidak sampai nama lagi akan keluar. Yang penting bagi kita, utamanya bagi para pemboka ialah bagi rakyat ada hak untuk kita mengundi. Bila sebut soal mengundi ini ada satu perkara yang ada kerap timbul. Undi ini rahsia ke tidak? Itu orang tanya saya. Orang Taldar tanya, polis pun tanya, tentera tanya, orang kampung saya pun tanya, undi rahsia ke tidak? Yang tahu undi kita ni Allah Subhanahu Wa Taala. SPR pun tak tahu. Saya lagi tak tahu. Ya. Pengurus Delta pun tak tahu. Jadi sebab itu saya nak jelaskan ini kerana isu kerahsiaan mengundi ini kerap timbul. Kerana dikaitkannya soal ketimpangan ataupun istilah Tun Mahathir gunakan ketakutan. Kok kalau saya pangkah Pakatan Harapan, Najib tahu. Najib tahu. Jadi kalau dia tahu, apa dia buat nanti bagi tahu. Baca dia tak bagi. Beri langsung dia tak bagi langsung. Jadi ada ketakutan dan ketimpangan. Kalaulah undi kita itu tidak rahsia, maka kesan yang akan berlaku pada kita adalah satu yang agak buruk. Saya dah jelaskan gini bahawa sejak sistem demokrasi berjalan di negara kita ini, kita ada hak untuk menentukan kerajaan dengan undi kita dalam pilihan raya. Dan undi kita memang itu rahsia. Jadi saya nak tegaskan sekarang ini ialah kerana dalam situasi keadaan sebegini sekali sudah ramai yang saya temui di mana-mana yang berkata sudah cukuplah dengan UMNO dan barisan. Tak kurang yang jumpa saya secara pribadi beritahu dulu sejak zaman ke zaman saya, tok saya, nik saya dan anak-anak saya sombong barisan nasional dan aman. Saya tengok yang depan itu senyum pun itu juga tidak kan. Keluarga saya memang semuanya penyokong barisan nasional. Tapi yang terkini jumpa saya, belum saya tanya dan beritahu kasih dah cukup. Kenapa? Semua keluarga saya dah beritahu kami tidak akan sokong barisan nasional dalam pilihan raya. Dan kenyataan ini jelas menunjukkan bahawa rakyat sudah bersedia untuk mengubah kerajaan. Bukan sesuatu perkara yang mudah. Kalau kita sebutkan macam di Johor, UMNO dilahirkan di Johor. Di tangga istana besar Johor Baru. Dan disebabkan itu orang Johor termasuk yang ada di sini rancang-rancang Natal, walaupun saya tengok orang Muar pun ada, Kek Gampi ada, orang Johor ada yang datang berhijrah dan rancang-rancang Natal dari. Memang sejak pada zaman dahulu pun sampai hari ini itulah keyakinan kepercayaan kita pada perjuangan orang bayi penerusi UMNO. Tetapi hari ini sudah tidak begitu lagi. Kenapa? Karena situasi dan keadaan yang kita lihat hari ini sudah berubah. Sebuah parti politik yang sepatutnya berjuang untuk menegakkan kebenaran dan menentang kemungkaran seperti UMNO sudah tidak lagi melakukan amanahnya bagaimana yang kita harapkan. Bukan setakat itu saja, telah melakukan banyak kemungkaran, kesalahan, masalah skandal, rasuah yang berleluasa, pencurian, rompakan harta dan khazanah negara dilakukan oleh pemimpin, dilakukan oleh kroni-kroni mereka yang hari ini telah membawa Malaysia ke suatu ambang boleh jadi bankrupt. Bila saya sebut begitu, ada Najib akan kata, bodoh Muhyiddin walaupun dia pernah jadi timbalan. Tak ada, Malaysia takkan jadi bankrupt. Tapi saya bertemu dengan ramai tokoh-tokoh ekonomi yang menyatakan tren ke arah itu sudah dapat pilihan. Kerana hutang negara sudah hampir 1 triliun. Satu orang kata dah tengok duit 1 triliun, orang dekat 1 bilion pun kita susah nak tengok. Pasal kita tak ada lah duit sebanyak itu 1 triliun.
Setahun kerajaan Barisan Nasional kena bayar hutang. Kadar faedah dia haji lebih 30 bilion faedah. Pasal semua pinjaman-pinjaman ini bukan ikut pinjaman biasa yang tak ada kena faedah. Ada 3%, ada 4% yang baru-baru ini dipinjam untuk nak buat rel kereta api pergi ke Pantai Timur. 55 bilion daripada negara China, 3.25% kadar faedah. Sekarang ini kerajaan terpaksa bayar kadar faedah, bukan gaji pokok, 30 bilion setahun. Soal ini dibangkit di parlimen tapi tak pernah dijawab oleh Perdana Menteri ataupun Menteri Kewangan. Jadi masalah negara-negara ini sudah sampai ke satu tahap, kalau tidak diurus dengan betul, boleh jadi bankrupt. Kan ada banyak negara yang sudah bankrupt. Greece bankrupt, banyak negara-negara di Afrika sudah bankrupt, terpaksa berhutang dan tak mungkin boleh bayar balik sezaman manapun sekalipun sukar untuk dijelaskan. Kita sudah berada di satu tahap sebegitu buruk. Dan ini ditokok lagi dengan masalah rasuah. Masya Allah, tak pernah saya terfikir dalam sejarah negara Perdana Menteri kita terlibat dengan perbuatan rasuah. Penerimaan wang 2.5 bilion itu sebahagian. Diceritakan tentang soal isuan MDB, wang yang hilang 3.5 bilion dolar. Dalam laporan yang dicatatkan di Amerika Syarikat oleh Jabatan Kehakiman Amerika, itu bukan kita omong-omong kosong, betul. Dan tidak dinafikan oleh pihak kerajaan Malaysia. Tidak ambil tindakan saman kalau perkara itu tak betul. Bermakna perkara itu benar, memang pun benar. Disebutkan dalam laporan siapa yang mencuri duit. Jodoh, antara nama lah Reza Aziz, anak tiri dia. Najib Razak tak sebut nama tapi disebut Malaysian Official One. Sekarang semua orang tahu siapa itu Malaysian Official One. Nama dia Najib Razak. Ini tersenarai dalam laporan yang telah pun dicetak dan dikeluarkan di peringkat Amerika Syarikat. Yang tak ada siapa hari ini di Malaysia menafikan. Laporan yang telah dikeluar dalam parlimen diletakkan oleh PAC, dibuat penyata dikira tentang akaun MDB yang menunjukkan 7 bilion dolar. Tak boleh dikira wang itu pergi ke mana. Unaccounted for. Kalau saya nak cerita sampai subuh, tak banyak, tak boleh cerita. Saya cuma ada 15 minit tak bicara. Tetapi ini dah sampai ke satu tahap serius. Mungkin orang kata apa kesannya pada orang. Tak usah kita lagi. Tak ada cerita itu pun memang dah ada banyak masalah tak. Masalah LGB tak. Masalah hutang juga tak. Siapa sini yang orang tak ada hutang? Katakan. Tak ada tak? Alhamdulillah. Orang yang lain-lain tak apalah. Maksud saya itu tanggungan. Dan banyak lagi masalah-masalah yang saya tahu memang dihadapi bukan saja di sini, di tempat-tempat yang lain. Masalah tentang soal bayaran tadi, masalah tentang bayaran hutang, masalah tentang soal generasi kedua, masalah-masalah yang lain, penyalahgunaan yang telah berlaku dalam FGD, masalah tentang hilang 16 keping hak milik tanah perda di Jalan Semara yang sampai ini tidak diberitahu dan tak dijelaskan dengan betul. Penyelewengan ini berterusan berlaku macam tak berhenti-henti. Saya pun tak tahu macam mana boleh Najib Razak yang saya duduk sebelah dia sebelah dulu. Muka dia lebih handsome daripada saya. Tetapi jadi macam seperti teruk dan dahsyat. Sebab itu bila perkara ini telah menjadi satu perkara besar, kesan pada negara, saya kira sudah dapat uang Malaysia semua datang. Kalau yang saya tanya apa masalah? Yang pertama dalam kajian kita adalah bebanan kos dan hidup. Yang tadi disebutkan tentang harga ikan kembung dulunya ikan kemerong, sekarang ini dah ikan kebiak. Pada harga dekat 18-20 ringgit sekilo. Saya pergi ke pasar, saya tinjau tentang harga ayam. Hari itu sebelum hari kita saya tanya berapa harga? 7 ringgit 50 sen. Waktu zaman saya 5 ringgit 60 sen. Harga kambing ataupun harga lembu berapa 1 kilo? Dekat 40 ringgit 1 kilo. Dulu 18 ke 20 ringgit 1 kilo. Iyalah memang naik harga itu biasalah, tetapi melambung tinggi
Kenapa? Antara lain kerana ringgit kita agak sudah jatuh walaupun sekarang agak mengukuh sedikit. Tetapi agak bila menjunang jatuh, kita import daging daripada Australia. Waktu dulu kita bayar berapa satu tan, sekarang kita bayar lebih. Bila jual ke pasaran, terpaksa kita bayar lebih. Dan kesan-kesan ini agak merata-rata di mana-mana sahaja. Sebab itu masalah yang paling besar yang dihadapi oleh rakyat kita ialah masalah menguruskan kehidupan kita dengan bebanan yang semakin hari semakin bertambah besar. Dan bila kerajaan tidak menguruskan dana negara, begitu teruk sekali keadaan ekonomi kita, keadaan keuangan negara kita, sebagian besar peruntukan kerajaan tak boleh disediakan untuk membantu rakyat. Ambil contoh, pergi hospital, tak dapat ubat dan rawatan kerana kita sakit. Dulu, kalau kita pergi ke hospital, doktor rawat kita tanya penyakit apa, kita balik, dia bagi kita ubat. Nah, sekarang ini setengah-setengah hospital tak ada lagi ubat. Dia bagi tulis atas kertas, doktor kata tolong pergi ke farmasi. Kat sana beli ubat sendiri, bayar sendiri, bukan kerajaan yang tanggung. Kerana tak ada peruntukan. Kementerian Kesihatan tak dapat peruntukan. Bantuan beasiswa. Tabung PTPN yang telah disediakan untuk membantu pembiayaan anak-anak kita belajar ke universiti tak dapat disediakan dengan sejumlah yang mencukupi. Beasiswa kecil dan besar yang biasa kalau anak-anak Melayu lulus mata pelajaran yang baik boleh pergi ke mana-mana dengan bantuan beasiswa yang disediakan oleh kerajaan. Sekarang ini tak boleh disediakan, mana pun tak dapat membekalkan jumlah wang yang diperlukan untuk nak membiayai pembelajaran anak-anak Melayu ke luar negara. Jadi isu-isu seperti ini sebahagian daripada permasalahan yang sedang pun melanda negara disebabkan oleh kerana pengurusan ekonomi yang tidak betul, masalah penyelewengan yang berlaku, penyalahgunaan kuasa yang luar biasa. Bila sebut penyalahgunaan kuasa, minta maaf, bila ada kes-kes rasuah, pegawai kerajaan dan sebagainya, cepat pihak yang bertanggungjawab seperti SPRM akan mengambil tindakan, laporkan dan juga bawa mereka ini ke mahkamah dan dihadapkan ke muka pengadilan. Tetapi kes-kes yang besar yang membabitkan orang-orang yang terlambat termasuk Perdana Menteri tidak disiasat. Bila disiasat oleh pihak itu, ada juga kes dibawa pada pihak peguam negara. Peguam negara kita tak ada kes. Mana ada kes? Tak ada. Yang bila waktu saya dalam kerajaan ditunjukkan akaun Najib. Ini saya kena cerita masalah tak boleh bohong. Ditunjuk ni akaun Najib Razak. Siapa tunjuk? Peguam negara dulu. Dia kata berapa banyak? Tak sekejap tengok ni dia. Tunjuk $681 million. Bukan ringgit. Kalau kira dengan ringgit kali berapa? Kali 4, jadi hampir 46 million dalam akaun peribadi Perdana Menteri. Saya tanya dia, duit tu datang dari mana? Dia kata, Pak Syekh bagi. Pada duit Pak Syekh. Dah disiasat, duit tu datang daripada 1MDB. Duit 1MDB, duit kita. Macam mana duit kita masuk dalam akaun dia? Salah tak? Memang. Siapa kata tak salah? Salah. Saya tengok lagi, ada 42 juta ni. Masuk dalam akaun lagi. Akaun yang lain. 2 kali masuk, 42 juta. Peguam negara tu pergi jumpa dengan Najib, tanya. So, saya tengok dalam akaun ada 42 juta. Dia kata, saya tak tahu. Mana tak tahu dia akaun you? Tak, I don't know. Mana tak tahu, saya siasat. Ini peguam negara. Jadi, saya beritahu pada saya. Dia beritahu Najib, saya tengok akaun yang ada 42 juta. Najib kata dia tak tahu. Mana dia tak tahu? Dia sign check, dia bayar kredit kad, dia bayar Pak Rosmah, muka ganti kotak orang dari itu. Duit dari mana? Duit situ. Itu duit siapa? Duit kita. Masuk akaun dia. Macam mana Perdana Menteri buat macam itu? Saya bukan kadang-kadang sakit hati, saya kena buang. Saya kata ada yang gemah Allah menyisihkan saya tak duduk sebelah orang yang telah melakukan kemungkaran. Takkan sahabat yang usulkan saya dipecat, inilah Ketua Bahagian UMNO Seberang, bukan PPN, Isyak. Dia rekomen saya dipecat daripada UMNO. Tak apa, ada hikmah. Saya tubuh parti bersatu, baru dia tahu. Kita datang sama-sama. Dia betul dah hasil dan cerita media dah kena buang. Rupanya bangkit satu kekuatan politik baru yang namanya Parti Sebumi gabungan dengan Pakatan Harapan hari ini nak bertembung. Kena apa orang kata?
buku dengan puas. Ya, bukan nak cakap sombong, cakap pun memang benar itu. Kenapa? Karena anaknya ramatkan kita. Kalau nak fikirkan usia Tun Mahathir, tuan-tuan, 92 tahun. Kalau 92 tahun di kampung-kampung, kalau kita jumpa lah orang tua itu, dia terlantar. Tak bongkok, dia bangkit, dia tak bangun makan. Makan itu merah, itu kencing itu kalau kebiasa lah. Tun Mahathir masih tegak berdiri. Otak makin tajam. Siapa nak bahas, saya nak kadang Najib dengan Mahathir bahas. Saya juga Najib sampai bahas itu. Ini saya tadi ini boleh kaki bahas. Apa pasal Tun Mahathir? Sedangkan usianya sudah begitu lanjut dan Tuhan semata berkuasa, masih sanggup bangkit. Kalau nak berjuang, nak buat apa lagi? Orang dah tua ni kita dah nyanyok. Tak nyanyok tuan-tuan. Cubalah duduk depan dia masih tajam pemikiran. Sebab itu kita Pakatan Harapan mencadangkan Tun Mahathir diletakkan sebagai calon Perdana Menteri Pakatan Harapan. Takkan tak boleh. Ada orang tanya saya, boleh ke kasih Pakatan Harapan ini letak di negara? Masalah banyak. Masalah banyak itu silahkan kita. Kita ni banyak pakar-pakar. Tun Mahathir, waktu zaman krisis keuangan, duit kita jatuh menjunam. Tun Mahathir buat satu dasar, mengikat ringgit kita dengan dolar Amerika. Banyak pakar-pakar ekonomi dunia kata ini tak betul. Tetapi terbukti kebijaksanaan Tun Mahathir. Dia menyelamatkan Malaysia waktu itu. Duit kita tidak menjunam jatuh, ekonomi terus balik. Dia ada kepakaran, dia ada kemahiran. Sebab itu kita membuat keputusan itu bukan kerana apa. Kerana kita nak menentukan supaya keadaan negara kita ini diselamatkan. Balikkan semula kepada keadaan yang pada zaman-zaman yang lalu hilang, cemerlang, ekonomi kita antara yang terbaik di dunia. Kita bentras rasuah, kita tentukan rakyat hidup dengan selesa, peneroka kadar dapat hasil maksud yang menjamin hidup mereka dan keluarga mereka dan pelbagai-bagai ini. Dia menyebut soal Felda, saya nak beritahu, tadi saya beritahu di Belitung. Dalam manifesto kita ni ada satu bab khas mengenai Felda. Bukan masalah masih kita masalah penuh ke Felda. Tuan-tuan lebih tahu dari saya. Dalam itu ada perakuan yang kita akan isytiharkan nanti apa yang kita nak buat untuk menentukan nasib penuh ke Felda ni akan lebih terbela di bawah Pakatan Harapan. Masalah pinjaman, masalah hutang, masalah bayaran, masalah generasi kedua dan hal-hal yang berkaitan telah pun kita senaraikan dan ini bila sampai kita umumkan nanti tuan-tuan boleh baca. Dan itu bila kita kata nak kita lakukan, kita sebutkan dalam manifesto ini akan kita laksanakan. Bukan kita cakap kosong tapi kita akan laksanakan. Saya nak supaya para penuka faham bahawa kita berada di sini bukan kerana masalah-masalah lain, tetapi bagaimana cara kita bersama-sama nak menentukan bila sampai waktu nak pilihan raya ini, inilah satunya waktu masa yang akan ada di hadapan kita untuk membuat perubahan. Bila sebut soal perubahan ni ada orang takut. Besok kalau Pakatan menang, besok China letak negara itu. Kita itu. Kesian dari Perdana Menteri. Yang terjadi pula Tun Mahathir akan tandingkan tiket DAP. Saya bersama-sama. Jadi dah tak ada modal UMNO dah. Dia tak tahu apa nak kata lagi dah. Keadaan negara yang sudah teruk ni bukan DAP yang buat. Melayu Islam kata orang UMNO yang buat hal ini, yang buat skandal, yang orang hilang soal masalah penuh keadaan. Ini soal pentadbiran kerajaan Barisan Nasional, bukan kita, bukan DAP, bukan keadilan. Kita di sini lah untuk nak menentukan perbuatan-perbuatan salah laku ini tak boleh berterusan, mesti berhenti. Tetapi kita dah suruh dia berhenti, dia tak nak berhenti. Tun Mahathir lah orang pertama suruh Najib berhenti. Lama lah saya, awal-awal dulu saya tengok dia cakap seorang je. Dia kata, suruh Najib berhenti. Tapi Najib tak nak berhenti. Pasal apa tak nak berhenti? Dia kata, pasal saya nak berhenti? Saya dah dipilih, saya jadi Perdana Menteri. Ada satu cerita
Perdana Menteri banyak negara seperti yang berlaku di Australia berhenti kerana dia tersalah guna duit. Baru yang terpilih timbalan di Australia akan berhenti kerana ada terlibat dengan kes skandal. Dan banyak kes-kes yang lain di mana di Korea Selatan, Preston terlibat dengan soal penyelewengan dan sebagainya. Dia dengan rela hati letak jawatan dia. Sebelum dia letak jawatan, dia diangkat menjadi Presiden, diangkat jadi Perdana Menteri, diangkat untuk menjadi Menteri dan sebagainya. Tapi bila sudah terlibat dengan perbuatan salah laku, disebabkan mungkin kerana dia silap buat apa-apa harbur, maka mereka ambil tanggungjawab untuk berhenti. Najib patutlah tahu, lama dah berhenti. Kenapa tak berhenti sampai hari ini? Nak tunggu bila lagi? Sampai bila kasih? Ya? Rosmah tak kasih. Rosmah tak kasih. Kau pagi esok lepas subuh dia bangun pagi. Rosmah tengok lagi, dia kata, Zip, bubar parlimen. Barulah dibubarkan parlimen. Jadi sekali belum dapat ilham. Tapi hakikatnya beginilah. Kita dalam keadaan tumbang ambing. Tak boleh kita biarkan. Sebab itu saya mengajak setiap lembaga kerja, setiap rakyat Malaysia ambil ini sebagai satu aktiviti. Supaya kita tak boleh biarkan keadaan sendiri berlarutkan sampai bila-bila. Masa yang ada ialah waktu pilihan raya. Kita gunakan hak dan kuasa yang ada bagi kita untuk menentukan masa depan kita. Mungkin masa kita sudah sampai, usia kita sudah lanjut, tetapi anak kita, cucu kita, cicit kita yang akan datang memerlukan jaminan hidup dalam sebuah kerajaan yang lebih beramanah dan lebih bertanggungjawab. Kalau kerajaan Najib masih terus berkekalan berkuasa, dia akan terus merompak harta kekayaan rakyat. Masalah kerja akan lebih teruk, tak akan dapat diselesaikan kerana ada isu-isu lain yang terpaksa dia uruskan. Sebab itu saya nak minta supaya masa yang ada ini untuk saudara di sini hadir, mungkin di sebelah belakang pada dengar ini dengan pengusaha suara, seluruh kampung kerja di Tahang Balat ini pun benar tentang apa yang telah saya sebutkan. Kita nak mengajak supaya para doktor tampil dengan berani untuk membawa perubahan, beritahu kepada anak-anak buah kita supaya inilah masa untuk kita membuat satu anjakan baru, beri kepercayaan kepada Pakatan Harapan. Bukan saja kita bercakap tentang pusat, tapi kita juga mahu perubahan berlaku di negeri Johor. Orang kata Johor buku-bukuan UMNO, tak lagi tuan-tuan. Kalau dulu nak masuk ke Tahang Balat macam ini, tuan-tuan dah halau saya dah. Yang kita dululah. Tapi hari duduk depan nak makan semeja, jadi mana dah ada perubahan. Saya tengok di mana-mana betul pergi, saya pergi, kita pergi rancangan tanah, Tata, Jengka, itu sapi Palung, 3,000 orang pergi dengar. Saya tak fikir sebegitu hebat sambutannya. Pasal apa? Pasal penuh kekatan supaya rakyat biasa tahu masalah. Dan kita tak boleh biarkan keadaan sendiri berlarutan tanpa ada satu tindakan. Yang ada bagi kita ialah kuasa untuk mengundi, menyokong kepada Pakatan Harapan. Kalau itulah permohonan saya, tak banyak kan? Bukan susah sangat, nak pangkah saja kata orang pun, masuk ke tempat nak mengundi besok, tak nak usah fikir banyak mana. Masalah kita ada sedikit saja. Kita nak daftarkan Pakatan Harapan, siapa hari ini dia tak lulus. Pasal apa tu Pak? Takut. Di sini ada DN, awak nak akan datang. Jadi kalau sebelah sini kanan ini katakan Pakatan Harapan, jadi awak pilih antara satu Pakatan ataupun Barisan Nasional. Dia takut itu sebab itu sampai hari ini tak ada apa-apa pengumuman yang keputusan dibuat untuk meluluskan ataupun menolak permohonan kita. Saya tahu pasal dia takut dengan wujudnya satu gabungan 4 parti besar dalam Pakatan Pembangkang dengan Tun Mahathir berada di situ, dengan Anwar berada di situ, dengan ramai tokoh-tokoh besar ada di situ, maka dia tahu kedudukan BN sudah tergugat dan dia sudah nampak bayang-bayang bahawa dia akan kalah dalam pilihan raya. Saya fikir itulah sebabnya, tetapi tak apa. Sama ada di peringkat Kahang besok calon kita tak tahu lagi sama, tapi partinya lah Parti Pribumi Bersatu Malaysia, kursi Kahang. Kalau kita tahu itu BNP punya dulu tak pekekal di Parlimen, ialah keadilan yang akan jadi. Tiga-tiga parti ada di situ, tak kisah siapa. Dan kami sudah sepakat hati, tak kira siapa bertanding, asalkan mereka datang kepada Pakatan Harapan, kita nak minta rakyat sokonglah mereka itu. Boleh tidak? Tapi semua boleh?
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.